Suara Syuk jelas tak? Okay. Saya nampak? Nampak. Okay. Okay. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua dan Dr. Sumaya. Okay. Pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana hadir untuk kelas ini untuk sesi pentangan kita. Dan saya dari kumpulan 5, kami ini akan membentangkan tajuk Estimation Mean and Proportion 1. Dalam itu tajuk kecilnya adalah Point and Interval Estimation. Jadi pagi hari ini kumpulan kita orang akan bincangkan tentang point dan interval estimation lah. Okay. Yang ni member grup kita orang. Saya sendiri Muhammad Syukri Binjol. Nombor metrik E202110285556. Yang kedua adalah Razin Rahayu binti Razali. Nombor metrik E202110285525. Yang ketiga adalah Nurin Syamimi Putri binti Syarul Bahar. Nombor metrik E202110291188. Yang keempat adalah Muhammad Syamil bin Rosli. Nombor metrik E202110285524. Yang terakhir adalah Muhammad Nafar Hafiz bin Azman. Nombor metrik E202110285589. Okay. Jadi saya akan pass perbentangan ini kepada Razin Rahayu. Alright, thank you, Syuk. Okay, introduction. What is estimation? Estimation is assigning value to population parameter based on the statistical value of the corresponding sample is called an estimation. Next. Alright, the value assigned to a population parameter based on the value of a sample statistic is called an estimate. The sample statistic used to estimate a population parameter is called an estimator. Maksudnya dekat sini, nilai population parameter ni dia bergantung pada nilai statistik sample yang dipanggil estimate. Manakala untuk kita menganggap population parameter, kita panggil dia estimator. Next, saya pass pada Nurin. Okay, thank you Razrin. So for estimation procedure, there's a few steps we need to follow, which is first, we need to select a sample. Second, we need to collect the required information from the members of the sample. Maksudnya kita kena keluarkan semua information yang dalam sampel supaya kita boleh mula buat pengiraan. Okay, third, calculate the value of the sample statistic. Okay, dah dapat semua contoh macam mean, standard deviation, baru kita boleh mula kira untuk sampel statistik. Last but not least, assign values to the corresponding population parameter, which mean bila dah dapat jawapan, kita akan berikan nilai jawapan tu kepada parameter populasi yang sepadan. Next. Okay, in estimation, there is two things that we need to focus on. First, point estimate. Second, interval estimate. Next. What is point estimate? Point estimate is the value of a sample statistic that is used to estimate a population parameter. Maksudnya kat sini, nilai statistik sampel yang kita gunakan untuk anggap parameter populasi, bukan kita bagi exact nilai. So for the further explanation, I will pass to Syami. Next, point estimates. Usually, whenever we use point estimation, we calculate the margin of error associated with the point estimate. Margin of error tells you how many percentage point if your result will change from the real population value. This means a point is identified a single point in some parameter
population. Also, this point related one with margin error, that margin error is an amount that is allowed for in case of miscalculation or change of circumstance. Example, next slide. For example, a 95% confidence interval with a 4% margin of error means that your statistic data will be within 4 percentage point of the real population value 95% of the time. Next slide. For interval estimation, definition in an interval is constructed around the point estimates, and it is stated that this interval is likely to contain the corresponding population parameter. This means range of interval is between point. In same time, this interval estimation contain population parameters such as means and variance in a normal distribution. Next, I pass to Nofal. Okey, terima kasih Syafiq. Sekejap dah Nofal. Boleh. Kejap Okey. Okey, boleh nampak skrin ni dan suara saya. Okey. Boleh. So tadi adalah penerangan interval estimation. Ni adalah sedikit lagi penerangan. So each interval is constructed with regards to a given confidence level and is called a confidence interval. A confident interval displays the probability that the parameter will fall between a pair of values around the mean. Kejap lagi kita akan check apa maksud dua ni. Confident intervals measures the degree of uncertainty or certainty in a sampling method. They can take any number of probability limits, with the most common being 95% or 99% of confidence level. Okay. Ni contoh kalau kita ada satu graf, satu taburan, satu graf taburan. So yang point yang kita explain tadi adalah di sini. Bukan di sini saja, macam di sini boleh jadi point, di sini boleh jadi point, di sini boleh jadi point, di sini boleh jadi kat mana-mana je, at least dia macam satu point. Yang interval estimate yang diterangkan tadi adalah macam satu range, macam satu area. So dalam satu graf ni, contohnya kita estimate dalam $1,630 sampai ke $2,310. Ni macam dalam, kalau kita buat macam ni. So kita macam ambil area sini saja, area dalam ni. Ini adalah untuk terangkan point estimate dengan interval estimate. Okay, kalau kita pergi next. Okay, yang confidence level yang tadi yang pasal 2 ni, ini pasal confidence level. So confidence level dan confidence interval. Definition dia adalah each interval is constructed with regards to a given confidence level and is called a confidence interval. The confidence level is given as follows: point estimate tambah atau tolak margin of error. Okay, kita akan tengok macam mana dapat margin of error ni. The confidence is less associated with the confidence interval, stated how much confidence we have that this interval contains the true population parameter. Banyak sangat confident ayat. Okay. Yang satu, the confidence level is denoted by 1 tolak alpha darab dengan 100%. Okay. Yeah.
So margin of error ni okay. Alpha ni macam mana nak dapatkan alpha ni? Alpha ni dia ingat tak yang kita buat graf ni? Kan ada macam ruang ni kan? Ada ruang kat sini dengan ruang kat sini. Ada ruang kat sini, okey. Yang area yang A ni dia let me do outside. Sekejap Macam ni. Okey, Nafa nak katakan macam ni. Nafa nak katakan yang setiap graf yang ada dia tak semua sama. Dia bukan tak sama, dia tak accurate lah. Dia tak accurate. Dia ada setengah graf tu mesti ada error. Mesti ada error sikit. Mesti ada macam ada dia tak ambil semua dia tak ambil semua ada setengah bahagian tu je yang dia tak ambil. Ada setengah bahagian yang tu tak ambil. Kalau kita tengok sini, yang confidence level ada sebab ada graf tu dia macam ada level confidence dia. Macam graf tu boleh guna atau tak. So kalau graf tu cakap ada 0% confidence level, means graf tu je setiap kali kita buat survey dia setiap kali kita buat survey kita tak dapat result yang sama. Macam kita nak buat hypothesis tapi kita tak dapat benda yang sama. Kita tak dapat result yang sama setiap kali kita buat survey. 100% confidence level pada satu graf dia macam kita confident yang graf tu adalah adalah betul. Dia paparkan maklumat yang accurate yang boleh. Yang paling accurate lah, paling accurate. Okay. Yang Nafa nak sebab kalau pasal kenapa graf macam ni dia tak sampai hujung. Kenapa dia tak sampai hujung kat sini. Dia macam tak buat macam ni. Dia tak buat macam ni. Kenapa dia tak sampai hujung? Sebab kat belah kiri kanan ni dia macam ada infinite. Dia infinity. Dia memang tak sampai satu point pun. Tapi bila setiap kali kita buat graf, dia mesti kita tak ambil sampai infinity. Kita mesti ambil macam satu limit. Okay. So area yang setiap kali yang kita area ni kalau kita totalkan, andaikan kita punya margin error kita adalah 5%. Bukan. Mana dia? Kalau kita tengok ni. Margin of error tak jalan ni. Okay. Ni satu contoh. So dalam satu satu report 38% likely USA voters says that their health insurance coverage has changed because of Obamacare. Lepas tu dia kat bawah tu dia mesti ada tulis the margin sampling error is tambah total 3% point with a 95% level of confidence. So selalunya dia mungkin akan cari dia akan tunjuk pada soalan ataupun pada graf yang kita boleh cari guna guna satu formula yang kita formula ni area okay faham. Okay, so kalau nak cari area tu masa kita dah buat pengamaan yang pasal pengamaan ni luas ni kita dah dapat ni kan, kita dapat luas graf ni. Bila dah sebab satu graf ni kan satu graf ni je kira satu. Kalau setengah ni semua je 0.5. Kalau setengah ni je 0.5 juga. So kalau nak cari margin kita nak cari margin error ni yang kat sini. So kita satu tolak dengan percent area ni sebab satu tolak dengan alpha. Ini alpha dia. Satu tolak dengan alpha kita dapat
contohnya kita ini kita dapat 95%. 95%. Alpha ni dia dia macam 95%, 100 dapat 1. Okey. So dia akan dapat 0.95. So 0.95 dapat dengan 100 yang kita akan dapat confident level. Confident level adalah 95%. Sama je. Ni tak apalah. Itu juga. Okey dah. Ada apa-apa soalan tak agaknya? Ada soalan tak? Mungkin boleh sikit macam mana nak cari margin error ni dengan point estimate. Sebab okey, ada satu lagi contoh dekat point estimate. Mana dia? Kalau nak cari point estimate tu dia ambil okey. So dalam ni dia cakap 51% of the vote. Ini adalah satu point. So kita punya confidence level ni kita boleh dapat antara mana dia? Yang ni. So 51 tolak dengan 4 sebab dia formula dia ada tambah tolak. Tolak dengan 4 dapat 47%. 51 tambah 4 55% punya confidence level. Dia. Ni untuk yang untuk group. Okey, macam tu lah kalau nak dapat Avia 2 ni lah. Avia kita yang tak tidak dalam lingkungan interval tu adalah margin of error adalah yang ni. Dia total total semua. Dia total ni tambah yang ni adalah margin error punya untuk margin of error. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Daripada kumpulan 5 saya akan serahkan untuk grup 4. Mufal, Ya saya. nak tanya jap. Yang tadi kan 1 tolak 0.95 tu kan? Ya. Apa jadi 95%? Okey, jap. Ini ya Nafa andaikan yang Nafa andaikan ini tu 90%. Jap. Kalau macam bila dah cari graph tu kan, bila macam mungkin buat tabuhan normal. Kena buat. Kalau buat tabuhan normal kita macam mesti ada soalan tu je macam cari low account macam ni je. Macam ni contohnya ni kita buat negatif 1, ni positif 1, so 1 Z jap salah ni negatif 1 ni bukan ni P salah oops. Ni apa X ke X ni X salah sebab bila dah ni contoh sebab dalam ni kita kena tengok kita punya jadual tabuhan normal punya jadual untuk dapatkan dia punya luas ya. Kalau macam tu kita akan dapat satu adalah 0.1587 dengan 0.1587 lama. Okay. So ini dua ni adalah ayah je. Kita zoom out sikit.
So kalau kita tambah dua ni, so ini dua-dua ni adalah area untuk ya kawasan lobek. So 1587 tambah 0.1587 dapat 0.3 satu tolak ni 0.6. Betul kot? Alah, apa tak pasti je. So dia kena kira kat dia punya Z punya graph tu. Sekejap. Mana dia? Ni sebab semua ni satu. Semua ni adalah satu total lah. Sebab so max dia. Ni dia. Sampai ni. Oh, okey. Betul. Oh, sekejap kita akan check 0.1587. Betul lah. 1587 kita akan dapat 0.3174. Alah. Area lobek. Kalau ada yang apa? Macam nak buat ni salah ke kawan? So nak buat ni pun live. Ya. Oh, kejap. Oh, okey, betul. Okay. Z. Ini adalah Z. Oops. Okey. Salah. Oops, salah. Betul ni, salah. Oops, ini adalah Z ni. Ni Z. Ini sepatutnya Z ni. Ni dah Z dah ni, lupa pula. Sini dah Z. So lepas tu kita akan check. Ini dah Z. Kita dapat ni. So 1 tolak dengan 0.3174 kita akan dapat 1 tolak 3174 0.6826. So 0.6 0.286 per 1 dapat 100. Betul tak? 100.
Apa tadi soalan Syifa? Yang tadi tu, yang satu tolak 0.95 tu. Macam mana dia boleh jadi confidence level dia 95%? Okey. Sekejap. Okey. Dan soalan, kalau setakat Nafal tahu, dalam soalan dia mungkin akan dapat, okey, dalam video ni sebenarnya. Dan soalan ni dia tulis confidence level, dia dah tunjuk confidence level. Dia katakan dia satu tolak apa ni, Confidence level tu adalah tahap keyakinan kan. So kalau kita cakap 90%, tahap keyakinan dia 95%. Tapi bila kita tolak dengan confidence level, kita bukan dapat 0.95 macam dalam tu kan. Satu tolak 0.95 tu akan jadi nilai alpha 0.05. Betul kan? Tengok. Nampak tak dia tulis tu? Ini. So confidence level tu benda lain. Bila kita tolak dengan satu tu untuk dapatkan nilai alpha. Nak dapatkan alpha. So tadi Naufal tulis dalam tu satu tolak 0.95 sama dengan 95% tu apa? Kena terangkan lah dekat kawan kamu. Apa yang kamu maksudkan tu sebenarnya? Yang kamu conteng tadi. Tu kat bawah tu. Kenapa dia, apa maksud 95% kat situ? Adakah dia hasil daripada 1 tolak 0.95 darab dengan 100% tu? Okay, sebenarnya macam margin error. Adakah itu cara yang betul untuk cari margin error? Cuba semak betul. Tengok balik. Bukan. Ini. Margin error dia satu tolak dengan confident interval. Yang ni ke? Margin error ME tu kan? Okay. Macam dia cakap untuk cari margin error kita kena tahu nilai alpha. Sebab tu dia tolak satu tolak dengan 0.95. Betul kan? So dia dapat nilai alpha dia adalah 0.05. So dia masukkan nilai alpha 0.05 tu dalam calculation ME. ME equal to Z darab dengan A over 2 darab dengan sigma over nilai sampel kan, jumlah sampel. So kena make sure jelas yang itu tau. Jangan salah penerangan. Okay, continue. So, doktor, so maksudnya yang alpha dia ada kawasan yang low weight tu kan? Kawasan low weight kan? Yang luar interval. Yes. Estimate interval. Okay. 5% area yang dia cover kat dalam lah. So dia yang kat luar, kat tail tu, kat ekor. Kat tail. So ini sebab ini sepatutnya depan belakang kan? Dekat sini. Kiri dan kanan. So kiri dan kanan. Adalah gabungan kiri dan kanan. So kalau nak tahu kiri sahaja ataupun kanan sahaja, kamu akan bagi dia 2. Sebab tu dia bagi 2 untuk cari margin error tu. Nampak tak? Nilai dia alpha bahagi 2. Alpha bahagi 2. Okay. So kena faham lah. Bila diberi confidence level, kalau dia suruh cari margin error, nampak faham? Sekejap doktor, tak dengar jelas. Tak dengar jelas? Boleh dengar sekarang? Baru dengar jelas. Okay. So sekarang boleh? Jelas lagi tak? Jelas lagi. Okay. Sekarang diberi confidence level, confidence interval. Confidence interval tu adalah misal kata 95% confidence intervals. Bila kamu lukis graf tu, dia adalah 90% di tengah-tengah tu. So 95% tu almost nak habis tail tu tapi tak habis kan. So bila kamu nak cari margin error, kamu kena cari nilai alpha. Macam mana nak cari nilai alpha? Satu kena tolak dengan nilai confidence interval 0.95 bersamaan dengan 1 tolak 0.95 0.05. Okay, 0.05 sekarang ni dia adalah
tail untuk kiri dan kanan. Maksudnya nilai kiri dan kanan digabungkan. Sebab tu bila cari margin error, kalau kamu perasan kamu tengok equation dia alpha bahagi dengan 2. Maksudnya kena bagi 2 lah untuk satu side sahaja. Oh, Ah. So sebenarnya macam soalan ni kena faham apa yang soalan tu nak lah. Kalau dia nak margin error diberi nilai confidence interval macam tu. So kamu boleh buat latihan dengan 99% tu. Kamu akan dapat berapa margin error dia. Itu yang sebenarnya kat situ. Faham atau tak faham? faham. Cuma Hmm. yang Kena bagi apa tadi? kena faham lah yang ini sebab nanti soal yang ini saya akan buat satu assignment individu untuk kamu selesaikan lah untuk next week. Okey doktor. Doktor. Ya. So maksudnya yang saya cuba kira yang ni yang belakangan ni. Soalan dia apa? Dia tak soalan, saya macam sekadar buat live betul ke tak agak ni? Kalau nak cari nilai alpha sekejap alpha 0.95. So kalau dia tak bagi yang 95% tu, dia bagi graph sahaja. Kalau dia bagi graph, biasanya kamu boleh tengok kat graph tu, kalau macam ni dia 95%, kalau dia lagi ke kiri dan lagi ke kanan, dia akan jadi 99%. Dia dekat sangat dengan echo tu, biasanya dia 99%. So macam kamu cakap tu, kamu nak cari ikut Z graph ke? Kamu guna Z table ke? Z table. Jawapan dia sama tak? Saya dapat 68.6 pula. Tak dapat. Tak betul lah tu, sangat tak betul. Sebab dia tidak berkaitan dengan jadual Z. Margin error tidak berkaitan dengan tu. Dia bukan kebarangkalian. Z itu adalah kebarangkalian. Ini adalah margin error. So make sure jangan salah. Memang benda ni akan confusing bila kamu keep on continuing belajar. Tapi jangan salah guna sebab dia lain. Application dia lain. Jangan confusekan kawan kamu. Margin error sahaja. Okay. So continue. Susun balik penerangan ikut apa yang dalam gambar video ni. Continue je. Jangan lama sangat bagi kawan yang lain nak present juga. Saya stop sini ke macam mana? Dah habis ke? Dah habis. Saya tak saya sampai sini je. Okay. Alright. So continue. Saya akan observe sahaja. Saya stop sini. Okay, 1.5 seterusnya